Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Try dulu, dia nak ijaz. Bismillah. Oh, tak dah. Bismillah, wassalatu wassalam. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, Ustaz Haji Harun Haji Syafi'i, ayahanda penasihat Paksi, ahli jawatan kuasa Paksi. Paksi itu adalah pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i. Yang saya kasihi Ustaz Muhib yang datang jauh daripada Terengganu, Ustaz Termizi Abdul Rahman daripada Selangor. Mereka datang semata-mata untuk bersama dengan kita malam ini. Untuk makluman tuan-tuan, tolong buka speaker luar sekejap. Nak umum. Speaker luar. Buka speaker luar. Okey, yang duduk di luar. Sekali lagi kita tutup sound di luar. Kalau tuan-tuan tak masuk, mari masuk dalam. Ramai di luar. Oh. Dalam dengan aircon semua cukup. Bila berlangsungnya program kita, kita tutup sound di luar. Jadi tuan-tuan mari masuk ke dalam insya-Allah. Tutup balik. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Hari ini kita santai-santai aja. Kita ada dua ahli panel yang hebat. Saya tak mau cakap panjang, letih saya daripada pagi tadi Ustaz. Pukul 8 sampai pukul 5 tadi, pertandingan futsal, pertandingan badminton di sini, satu Malaysia masuk di sini. Archery, ada bola jaring, alhamdulillah kita ingat tak ada sambutan. 12 pasukan kita nak, yang mohon 18 pasukan. Jadi 12 pasukan saja. Kemudian kita juga ada pertandingan macam-macam di depan ni. Meriah. Pagi tadi saja hampir dekat-dekat 1,200 orang mengunjungi Paksi ini. Dan malam ini insya-Allah yang ada di luar tolong masuk untuk kita penuhi dewan yang sejuk ini. Saya tak mau panjang-panjang, terus kepada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Ahmad Tarmizi. Ustaz suara sedap. Ustaz baca Quran menyentuh hati. Ustaz beranak-beranak pandai baca Quran ke? Tak jawab tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين وبعد. Terima kasih acara majlis yang saya muliakan ayahanda Tuan Haji Harun, penasihat Paksi yang merupakan ayahanda kepada sebuah keluarga hebat ini, Ustaz Abdullah dan adik-adik Ustaz Abdullah. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi, yang orangnya semak semua. Masya Allah. Tuan-tuan, Cak Yam dapat jumpa pada malam ini. Dan yang saya muliakan Al-Fadhil Al-Ustaz Muhib Khawli, yang saya tak tahu dia faham ke tidak cakap malam ni, pasal dia orang Arab. Nanti kita dengar nanti dia cakap Arab. Kalau dia cakap Arab malam ni, Ustaz Abdullah Khairi akan terjemah. Kalau dia cakap bahasa Melayu, alhamdulillah, nanti Ustaz akan cakap, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, pertamanya saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya ingat ini kali kedua Ustaz saya masuk dalam ni kali kedua. Kali pertama saya masuk, saya ingat dalam setahun lepas kot, juga itulah. Saya masuk, adik ipar saya bawa, isteri saya orang Sungai Petani. Saya kata saya nak pergi berjalan tempat Ustaz Abdullah Khairi. Masa tu tak ada Ustaz, tak ada kontak apa semua, tak ada nombor, tak ada Ustaz. Siapa lah kita Ustaz? Ustaz Abdullah Khairi, Masya Allah. Masuk tuan-tuan, mula-mula masuk tu dah rasa nak pergi terjun tu. Kolam renang, pasal tengok budak-budak duk main situ. Kata abang jangan ada buat leceh. Kita mari pakai elok nak pergi terjun kolam, tak boleh lah. Dia masuk tengok, lepas tu Allahu Akbar, bestnya cakap. Jadi alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala izinkan saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan
izinkan bersama dengan keluarga hebat ini, izinkan bersama dengan tempat imarahnya Al-Quran dekat sini. Allahu Akbar. Saya tadi pun parking kereta, nampak kuda lalu. Saya kata kuda mana, lepas rupanya kuda pun ada. 6 ekor Ustaz. 6 ekor Ustaz, kuda, Masya Allah. Relax je budak tu naik, gede. Tak payah nak pakai tutup kepala, dah topi apa semua tak. Relax je, subhanallah. Sunnah, subhanallah. Jadi saya amat syukur pada malam ini. Dan pertemuan pada malam ini saya rasa bertitik di Mekah Ustaz. Kita jumpa baru ni bulan 1 itu hari di Mekah. Jumpa dengan Ustaz Abdullah. Dan Ustaz kata mari jalan tempat saya. Alhamdulillah hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam ini juga apabila Ustaz Abdullah Khairi jemput saya untuk datang, Ustaz Abdullah maklumkan pada malam ini saya bersama dengan kita adalah Ustaz Mohib Khawli. Masya Allah. Saya memang idaman saya juga nak jumpa Ustaz Mohib. Saya selalu tengok dekat Instagram je. Akak-akak ada Instagram? Type Mohib Khawli. Jangan follow Ustaz Allah je. Follow kami juga. Ustaz Mohib selalu upload nasihat. Ustaz Mohib selalu upload tazkirah dalam tu. Jadi kena follow Instagram Ustaz Mohib. Apa dia Ustaz? Address dia Ustaz? Instagram saya. Instagram. Mohib juga. Mohib Khuli. MOHIB. Lepas tu KH OULI. Masya Allah. Dan macam seperti mana yang Ustaz Abdullah tanya tadi, saya ni bukan pandai mengaji Ustaz. Nak mengaji pun takut depan orang Arab. Cakap Melayu tadi tau. Dia cakap Melayu tadi kan? Oh lega, boleh faham. Dia kata menganga. Boleh cakap Melayu. Ustaz kita tanya Ustaz, macam mana dia boleh cakap Melayu Ustaz? Dan saya ingat boleh cakap bahasa lain ni, dialek. Terengganu boleh. Terengganu, Kelantan boleh. Masya Allah hebat. Saya asal Terengganu Tapi isteri cek orang Sungai Petani. Jadi kadang-kadang terbit Terengganu, kadang terbit Kedah, minta maaf lah ya. Kalau saya cakap Terengganu tu kalau tak faham angkat tangan lah. Okey. Jadi Ustaz kata tadi, adakah saya lahir-lahir itu saya terus boleh baca Quran? Tidak. Kok lah lahir-lahir itu orang lain wak menangis, saya bismillah taranum tak juga. Menangis macam adik-adik juga. Menangis macam adik-adik. Cuma sebelum jawab soalan tu Ustaz, speaker sedap ni Ustaz. Nak tarik sikit lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Allah. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم Masya-Allah. boleh tahu Ustaz? Apa ni? Meremang bulu roma. Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sebab apa? Sebab speaker tu. Sound system tu sedap. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita solat kadang-kadang ada masjid yang letak reverb Ustaz. Dia letak reverb mayang ni baru sedap. Ni dah lah reverb tak ada. Dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja. Dia buat gapo duk saja. Jadi makmum ngantuk. Jadi saya nak cerita dekat sini adik-adik, especially yang Ustaz kasihi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dulu masa besar ni adik-adik ni, saya tak boleh baca Quran. Ibu-ibu, masa saya budak-budak ni saya tak boleh baca Quran. Nak baca macam tadi memang taklah. Dulu masa saya dah jam 4, saya dah jam 5, saya merangkak-rangkak baca Quran. Ya ke Ustaz? Ya. Habis tu yang Ustaz mengaji dekat TV tu, itu halaqah tu, tilawah interaktif tu, itu tua ni. Masa budak-budak dulu saya tak boleh baca Quran. Saya ingat dulu masa saya darjah 5 Ustaz. Darjah 5, saya selalu azan dekat sekolah Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kan? Selalu bang kat sekolah, selalu azan. Jadi cikgu kata, Tuan Mizi, awak wakil sekolah lah. Saya ingat wakil sekolah bang petang dengar azan, suka hatilah. Rupa-rupanya suruh wakil sekolah apa dia? Tilawah Al-Quran. Saya balik cerita dekat mak saya, menangis. Mak, dah warna pula. Kenapa? Cikgu pilih wakil sekolah. Baguslah wakil sekolah. Bukan lari 100 meter. Dah tu wakil sekolah mengaji Quran, tilawah Al-Quran. Mak saya pun termenung juga. Sebab dia tahu saya tak pandai baca Quran. Dia kata, macam mana awak nak baca Quran ni depan Tok Hakim,
depan anak ni pelajar-pelajar ramai, depan orang tengok macam mana, sebab dia tahu saya sangkut-sangkut baca Quran. Jadi mak saya bagi semangat, dia kata tak apa. Dapat ayat ke belum? Dapat dah ayat. Masa sekolah rendah dapat ayat seminggu awal. Dapat ayat dah seminggu. Jadi setiap petang saya berlatih. Setiap petang saya menghadap mak saya. Apa ustaz menghadap mak, tak menghadap ayah? Ayah saya masa tu dia kerja sebagai Bilal, muazzin, Tok Bilal. Tok Bilal di Masjid Putih, Masjid Abidin. Masjid Abidin. Jadi tinggal saya, rumah saya tu di Bukit Tunggal, dekat area Kuzah lah, tak jauh kan. Jadi dulu jambatan Ustaz Mahmud belum ada lagi jambatan tu. Kena lalu ikut mana? Lalu ikut mana? Jauh. Naik motosikal. Kalau pergi Zohor, bertugas waktu Zohor, Isyak baru balik. Kan? Pergi Zohor, Isyak baru balik. Jadi saya mengaji dengan mak saya. Setiap petang saya mengaji, dah jam 4. Dah jam 4, jam 5 macam tu lah. Bismillah. Ingat lagi ayat dia. Auzubillah. Nak bagi lancar dulu, tak ada taranum lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu gagap dah. Wa izib tala wa izib tala. Lepas izib tala tu nama orang Ibrahim wa Ismail. Mudah lah tu pasal nama orang selalu. Lagu Cina keluar. Macam lagu Cina pun ada. Hero. Sambil hero tu mak saya ping sekali. Menangis saya. Mak saya sedih, dia kata, "Kenapa, macam mana ni?" Dia kata, "Macam mana awak nak wakil sekolah ni? Malu nanti orang tengok. Malu nanti orang dengar, macam mana ni ayah awak Tok Bilal ni." Saya nak sebut dekat sini bahawa bukanlah saya ni lahir-lahir tu boleh baca Quran, tidak. Tapi saya dulu masa kecil saya tak pandai baca Quran, tetapi barakah Al-Quran. Saya ingat Ustaz, Tuan Syekh Ustaz, masa saya kecil, saya kata saya dah jam 4, saya dah 3 tu, saya ikut selalu ayah saya pergi masjid. Saya kata Masjid Abidin dekat Terengganu tu, Kuala Terengganu tu, jauh kan, jadi pergi Zuhur malam baru balik. Setiap kali sebelum azan masuk, ayah saya akan pasang kaset mengaji. Dulu tak ada CD tak? Dia kaset mengaji. 20 minit sebelum azan pasang. Saya ingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Pasang. Masa dengar surah Yasin tu, saya tak ada buka Quran ke, saya tengok ayat tak. Saya lembang sejadah. Saya buka air dekat pipe air tu dekat tempat ambil wuduk sampai banjir tempat wuduk. Saya panjat menara masjid. Tetapi sambil saya main tu, telinga saya dengar tu. Bila balik daripada masjid, saya naik motor, gendong, naik motor. Saya buat lagu tu. Nak baca tak pandai. Saya buat Yang saya baca tadi tu, tuan-tuan ayah tahu tak nama Syekh apa? Syekh Tamizi. Dia kata, Allah bukan, itu saya tiru. Nama Syekh tu tahu tak, gaya bacaan saya baca tu, siapa yang baca macam tahu tak? Dia kata tak tahu nama ustaz. Habis tu, tapi dia ni qari orang mati. La ilaha illallah.
Qari orang mati sebab apa? Sebab dulu bila ada pembesar-pembesar kita meninggal dunia, sultan ke, Perdana Menteri, Perdana Isteri ke apa, raja-raja meninggal, Syekh ini yang baca dekat radio, dekat TV. Nama dia Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Oh, kenal tu kata duduk Sungai Petani. Hei! Mesir lah, bukan Sungai Petani. Syekh daripada Mesir, Syekhul Maqari. Syekh Mahmud Khalil Husari ni idola saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni bayar sekalian, sedar ataupun tidak, anak-anak kita tu walaupun dia tengah main, walaupun dia tengah buat apa, melukis ke apa ke, tapi telinga dia bila dengar Quran, insya-Allah akan lekat dalam tubuh dia. Quran itu akan lekat dalam jiwa dia. Quran itu akan lekat dalam kehidupan dia. Main Lego ke, main apa-apalah, tapi dengar Quran. Sebab Al-Quran itu antaranya ialah mukjizat pendengaran sam'iyah kita, mukjizat pendengaran. Berapa ramai orang yang masuk Islam dengan sebab dengar Quran saja. Ada seorang atuk di kampung saya di Batu Enam, Ustaz. Batu Enam. Kau tahu tak di Batu Enam? Uncle ni dia kedai basikal. Kedai basikal budak-budak kan, baiki basikal, tukar tayar, tapung tayar, pancik ke, basikal budak-budak kan. Nak berbakul ke, basikal budak-budak. Setiap malam sebelum dia tidur, dia akan dengar jiran rumah dia pasang lagu. Dulu radio Terengganu sebelum habis siaran pukul 12, dia pasang ngaji, tapi uncle ni Cina, dia panggil lagu. Sebelum tidur dia dengar Syekh Mahmud dia baca, Syekh Husari baca. Radio Terengganu pasang Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Tiap-tiap malam dengar. Masuk malam yang keempat tak dengar. Dia kata mana pergi itu jiran, itu Pak Ali mana pergi, tak dengar, dia kata. Tak boleh tidur. Malam kedua tak dengar, tak boleh tidur. Masuk malam yang keempat baru dengar balik. Dia pergi tanya kepada Pak Ali. Ali dia kata, mana pergi? Dia kata, oh saya pergi tengok anak saya dekat besuk, dia kata. Kat rumah Ustaz. Kat besuk. Oh, aku tak boleh tidur, dia kata, kamu tak ada. Pasal apa pula? Aku tak dengar itu lagu. Hash. Selalu aku nak tidur, aku dengar itu lagu. Lagu apa pula, dia kata? Itu yang lagu sebelum tidur tu tengah malam. Oh, itu mengaji. Oh, itu mengaji, dia kata. Itu apa dia kata? Ya Allah. Uncle ini tertarik dengan sebab dia dengar Al-Quran. Masuk Islam dia. Dengan sebab dia dengar Quran, cinta kepada Al-Quran, tertarik, terbuka hati dia dengan sebab mendengar Al-Quran. Allahu Akbar. Dah habis tu Ustaz mengaji, tahulah Ustaz mengaji, bagus, boleh baca ayat tu, boleh baca ayat ni. Ustaz tak minat, kacang saya ni minat juga Ustaz nasyid-nasyid. Saya minat juga menyanyi sikit lagu-lagu. Saya pun minat lagu. Masa saya darjah 6, Ustaz, saya wakil sekolah. Bukan tilawah dah ni. Tilawah masa saya darjah 6 saya dapat naik Johan sampai peringkat negeri, itu saja pencapaian. Tapi masa darjah 6, selepas habis peperiksaan UPSR, cikgu pilih pula. Pilih untuk apa? Wakil sekolah pertandingan pesta pantai Batu Buruk. Pesta pantai Batu Buruk, sekarang tak ada lah, dulu. Pesta pantai, saya darjah 6, tahun 95 kata saya. Pesta pantai Batu Buruk, cikgu pilih, awaklah Tamizi, awaklah wakil. Saya ingat lagi ada 2 lagu saya menyanyi. Satu lagu Seruling Anak Gembala. Siapa nyanyi tu? Bukan. Di lembah sungai nan indah.
terdengar suara apa? Memecah. Oh, subhanallah. Saya tak ingat dah lama. Bukan Jafidin lah, Jafidin ke? Jafidin eh? Jafidin. Satu lagi Oh Fatimah kan. Tapi saya pilih tu lagu Seruling Anak Gembala. Satu lagi dia kena dua, lagu 60-an, satu lagi lagu moden sikit. Saya pilih lagu Sebab. Menangis 6 harakat mak arik dia sukun. Kan? Yukis. Wah, Yukis kumpulan Yukis. Oh, dua lagu. Masa saya menyanyi lagu Seruling Anak Gembala tu, siap gelek atas pentas. Allahu Akbar. Mujulah Allah Subhanahu Wa Taala pilih tak. Dia kata awak pergi mengajilah. Kalau tak sekarang saya mungkin sebaris dengan Amin Spring ke apa? Okeylah. Kan? Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan adik yang saya kasih sekalian, Al-Quran itu subhanallah. Kadang-kadang kita sambil lewa dengan Al-Quran, ataupun kita kata asal boleh, asal bunyi je. Ada ustaz baca asal bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaniyatun mal qaniyah. Ma adraka mal qaniyah. Asal bunyi macam bunyi ngaji tu, ngaji tu. La ilaha illallah. Kan? Dhahal laili saja wa ta'araka wa qala al-akhiratu khair. Mengaji sangatlah tu. Bila kita tahu dia mengaji tak mengaji, bila rabbika fahaddis. Rupa-rupanya dia yang mengaji tadi. Ya Allah, kan? Sebab itulah adik-adik Ustaz kasih sekalian, belajarlah Al-Quran. Dampingilah orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, belajar dalami ilmu Al-Quran. Tajuk kita indahnya Al-Quran. Sebab itu bila kita baca Al-Quran dengan indah, kita akan tertarik. Bukan hanya sekadar kita dapat menarik orang, diri kita tu utama sekali kita tertarik. Cuba kita baca sedap. Oh, sedap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kan soalan. Amin. Makmum kata, mintalah panjang, mintalah ayat panjang, mintalah baca surah-surah yang atas-atas sikit. Oh, makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahu Akbar. Pendeknya baca. Contoh. Contoh. Kan? Ustaz Muhammad dia baca sedap lagi. Arab. Kan? Subhanallah. Sebab itu Ustaz, bila kita baca, imam-imam baca bagus, baca sedap, kita akan pergi cari. Malam ini kita tarawih Masjid Putrajaya. Ya Allah. Duduk nu rawang. Nak sembahyang tarawih dekat Putrajaya. Jauh pergi. Oh, Putrajaya best. Dah lah jauh. Tu imam dia baca panjang, dia kata. Saya lagi panjang lagi best. Oh, masya-Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum buka puasa makan kambing ni. Si Arab. Kena situ pula. Bukan di sini Ustaz. Di Sebang Perai. Dekat tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi itu nak sebut kat sini, saya nak nasihat dan saya nak beri semangat pada tuan-tuan dan puan-puan ibadah sekalian. Ambillah kesempatan yang kita ada ini untuk kita dalami Al-Quran. Biarlah kita baru belajar pun tak apa. Biarlah kita baru Iqra' 2 pun tak apa.
Biar kita Iqra 3 pun tak apa. Baru juzuk 30 pun tak apa. Yang penting kita terus belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita boleh mampu membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik kamu, siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran. Belajar dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Wa'allamah. Nabi SAW. Dan orang yang mengajarkan orang lain. Sebaik-baik kamu siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allahu Akbar. Kan? Jadi tak apa belajar. Belajar Al-Quran ni dekat sini ambil peluang datang belajar Al-Quran, kelas Al-Quran. Jangan ingat kita tak boleh baca Quran, kita tak boleh baca buat selama-lamanya. Saya pun dulu macam tu masa saya kecil-kecil, saya pun rasa Allah segan ustaz. Ayah kita Bilal, tapi kita baca Quran merangkak-rangkak. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Allah beri semangat dan alhamdulillah barakah doa ibu dan ayah kita. Kita sebagai ayah, kita sebagai mak, Allahu Akbar, doa. Barakah doa Al-Fadil ayahanda Tuan Haji Harun, doakan tengok anak-anak. Allahu Akbar, beruntungnya bertuahnya. Doa anak kita, doa. Doa mudah-mudahan barakah Al-Quran masuk dalam keluarga kita, masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan. Itulah. Bukan senang tuan-tuan. Daripada kecil baca Quran macam lagu Cina. Tapi alhamdulillah sekarang ni Allah bagi suara yang sedap. Bukan senang. Quran ni suara kena sedap juga. Macam saya ni dia bunyi bass banyak. Bass banyak. Ustaz Muhib muka Arab. Memang orang Arab. Syria. Boleh cakap Melayu. Kita pun heran. Tapi alhamdulillah kalau tengok dalam YouTube banyak Ustaz Muhib punya tazkirah, kadang-kadang kuliah, dia punya lenggok bahasa dia, kadang-kadang dia menyanyi, kadang-kadang dia qasidah. Ustaz macam mana Ustaz? Tak kahwin dengan orang Malaysia ke? Ya betul. Oh, satu dua. Sama dengan saya, takut bini. Bini menggerunkan. Gelak faham sama. Ustaz, macam mana Ustaz sampaikan dakwah ni Malaysia ni, bukan di Syria Ustaz. Kan? Cerita sikit pengalaman dalam dakwah kita di Malaysia ni Ustaz. Sila. Barakallahu fikum. Dah belum dengar suara si Ustaz kasidah satu lagu. Boleh. Kena buat kasidah juga. Sampai kenal. Masya-Allah. Baik, kita insya-Allah persembahkan kasidah dulu. Kita try tengok masuk ke tak. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى لنا. ما شاء الله hebat. Astagfirullah khairin. Barakallah. Kena buat album ni tak? Buat album. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati dan kasihi Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi, yang saya raikan dan kasihi Al-Fadil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, seterusnya
penaung Pak Si, ayahanda Ustaz Abdullah Khairi, Al-Fadhil Ustaz Harun, Haji Harun. Seterusnya seluruh tetamu yang hadir pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak macam Syria. Suara dah. Lama dah Ustaz duduk sini. Dulu tak tanya soalan tu. Kat Malaysia dah 20 tahun dah. 20 tahun dah. Alhamdulillah. Melayu dah. Jadi sebenarnya Alhamdulillah saya rasa sangat bertuah kerana jemputan yang datang ni bukan sebarangan jemputan. Ustaz ada. Ustaz Abdullah Khairi kata dia cak ayam, saya cak cicak pula. Masya Allah, saya rasa terharu dan sangat dihargai apabila Ustaz Abdullah Khairi sendiri jemput saya. Dan hakikatnya perkara yang pertama yang menyebabkan saya tertarik untuk berusaha untuk menguasai bahasa Melayu adalah prinsip akhlak. Di akhlak orang Malaysia ni, orang Melayu ni sebenarnya dia ada satu adab yang sangat tinggi. Kesopanan, menghormati orang, dan antara ciri-ciri yang saya suka, kelebihan orang Melayu kita ni, dia tak suka menjatuhkan air muka orang depan dia. Walaupun dia tengok orang ni cak ayam, dia tetap jaga. Itu satu kelebihan yang subhanallah saya tak jumpa dalam masyarakat orang lain. Sebab saya pun banyak mengembara. Sebab kami ni orang Syria, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian. Kami diuji dengan pemerintahan yang zalim, iaitu rejim Al-Assad yang memerintah sejak 70-an. Jadi dia menindas rakyat Syria. Rakyat Syria yang beragama, yang kuat agama, Ahlus Sunnah, mereka tidak ada pilihan selain daripada melarikan diri. Ada yang lari ke Jordan, ada yang lari ke negara Arab Semenanjung, ada yang lari ke Eropah. Jadi kami lari ke Jordan, kemudian ayah mak saya pergi Sweden, Eropah. Jadi saya pun pergi Itali, pergi Jerman, pakcik saya pun kat Jerman. Saya banyak pusing negara, Jerman, Itali, Sweden. Subhanallah, bila saya musing negara ni, bila datang kat Malaysia, saya tengok orang Malaysia ni antara masyarakat, orang Melayu ni alhamdulillah, antara masyarakat yang sangat tolak ansur. Saya ingat masa duduk Jordan, kita ada mahasiswa dan mahasiswi, perempuan dan lelaki. Orang lelaki ialah biasa pelajar kan? Pelajar ni muda, dia mesti ada keinginan untuk jumpa pelajar perempuan. Tapi kalau dalam bahasa kita ni panggil apa? Gayuk tau. Sini panggil apa? Gayuk. Oh, gayuk. Gayuk. Bukan telefon, dia tak ada telefon. Nak pergi ngorak Dia bila masuk universiti, pelajar lelaki bila sampai ke universiti, jumpa pelajar perempuan, jadi dia banyak satu dugaan. Mereka ni akan lupa segala pesanan ayah mak. Jumpa perempuan dia, maksudnya dia bergayuk lah, ngorak cakap bergewe. Kalau Kelantan panggil bergewe. Tapi kalau kita tengok pelajar Malaysia ni, dia jaga batasan di segi berbualan, bergaulan bebas, dia jaga sangat. Kadang-kadang pelajar mahasiswi Malaysia nak jumpa seorang perempuan, hak lelaki ni mari 5 orang, nak jumpa 10. Ya Allah, kita duk tengok 5 bercakap dengan 10. Tapi cakap halus, cakap cara sopan. Tengok hak lelaki tengok lantai, hak perempuan tengok atas. Tak tengok muka. Ya Allah, kata kalau orang Arab ni dia tengok muka gini, meleleh air liur. Beza subhanallah. Jadi kita tengok akhlak tu penting, kesopanan. Ada seorang sahabat saya ni, dia pun jatuh cinta, dia jiwan sikit. Jadi dia sayang kepada seorang perempuan. Orang Malaysia ni sayang kepada pelajar Malaysia. Dia sayang sangat ke perempuan ni, tapi mereka tak boleh bertemu. Dia jaga sangat. Tapi setiap malam, orang lelaki ni dia akan pasang satu lagu. Tadi lagu Melayu, lagu ni sedap.
Lagu ni apa kejap saya tengok. Bukan Elikek. Yukis. Apa lagu ni? Dingin sungguh malam ini. Masya Allah. Oh, tak ingat. Lupa lirik. Dan sukar mataku lelapkan, namun ku cuba coretkan secepis lembaran buatmu. Lagu. Saya pun tak hafal lagu ni. Arab ni hafal. Jadi subhanallah Ustaz, antara lagu yang sangat menusuk hati saya. Saya nak tahu apa maksud dia. Jadi saya ambil lirik lagu ni, saya baca satu-satu, pergi kat kawan saya, pergi kat rumah. Kita ada asrama, pelajar campur, orang Johor ada, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang, macam-macam. Jadi kita tanya, apa maksudnya dingin? Allah, ada orang boleh bantu, ada orang pening. Muhyi, tak payahlah, kau ni sibuk. Apa dingin, tak payah belajar. Buat apa mau belajar mudah Arab, nak buat apa? Saya nak belajar, subhanallah. Sebab saya nak tahu apa maksud lagu ni. Itulah antara sebab yang menyebabkan saya nak belajar bahasa Melayu. Subhanallah. Jadi lama kelamaan, tapi ialah minta maaf. Kalau lagu Melayu yang lama, bukan maksudnya kita nak sangat suka lagu. Sekarang ni saya tak ada masa pun nak. Tapi beza lagu Melayu yang lama, minta maaf tuan, dengan lagu Melayu yang sekarang beza jauh. Dulu sedap, ada maksud. Tapi lah ni tak ada benda. Awak kat mana? Awak kat mana? Apa benda lagu ni? Mengantuk. Nak tidur mana? Allahu Akbar. Lagu Didi tu, lagu anak saya. Jeng. Jadi lagu, minta maaf, lagu Melayu lama memang sedap. Sikit lah. Ada satu lagu. Tu dia. Lagu pula. Lagu orang Terengganu. Salim. Allahyarham. Salim, dia ada satu kumpulan. Mungkin orang Penang tak tahu siapa kedak, tapi lagu dia memang sedap. Antara lagu dia, tapi lagu dia iklim. Ya. Dia kumpulan yang sangat hebat. Lagu dia pun ada kerohanian. Dengan lagu dia ni. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat antara kita. Oh, lagu dia memang best. Makhraj tepat, makhraj. Tepat orang. Makhraj dia kena kemah. Jadi subhanallah, kalau kita tengok lagu dia ni, maksud dia pun ada maksud yang tersirat. Tapi maksud yang sangat tinggi. Apa engkau bagai air yang jernih. Maksudnya orang yang kadang-kala di dalam bekas yang berdebu. Kita jangan hukum orang. Mungkin zahir dia ni nampak tak elok, tapi sebenarnya mesti ada benih kebaikan dalam hati setiap orang. Jadi maksud dia ni, bila saya faham, memang saya hafal terus. Subhanallah. Ada satu lagu. Elikek pula. Allahu Akbar. Alam ni nyanyi je lah. Bukan karaoke alam ni. Sound sedap kan, Sah? Betul. Memang ni. sedap. Memang saya ucapkan tahniah kepada Ustaz Abdullah Khairi atas kejayaan yang besar untuk, alhamdulillah, kita wujudkan satu sumber hiburan yang tidak, insya-Allah, melampaui batasan. Tahniah Ustaz Abdul Khairi. Elikek baik. Kemah Ustaz Abdul Khairi. Bertuahlah orang ada ustaz macam ni. Alhamdulillah. Lagu dia ni. Gurindam dan irama. Oh, lagu ni banyak kenangan. Kenangan Allah. Kenangan banyak ni. Masa Mak Jiwan dulu. Gurindam dan irama tidak lagi ku hiraukan setelah api cinta terpadam. Apa yang tinggal kini
hanya sisa luka kemarin menjadi sempurni mendayu pada setiap malam mimpi. Setahun sudah berlalu, Februari muncul kembali dengan Allah tak ingat dah lirik. Ya Allah. Teman-teman, tak ingat lirik. Tanpa ku sedari. Allah Rabbi, memang lagu dia. Allah, banyak kenangan, banyak kenangan. Subhanallah. Itu lagu aku jiwang dulu. sama lah kita. Subhanallah. Jadi subhanallah tuan, yakni orang Melayu ni kelebihan dia ada jiwa yang besar, sungguh. Dia ada kerohanian. Sebab itulah kita tengok Islam bila sampai kat Malaysia ni melalui kerohanian, kemesraan. Subhanallah. Jadi kadang-kala, ialah minta maaf, kadang-kala saya bagi kuliah, saya takut jadi kerah. Sungguh. Kita kalau nak bagi kuliah ni, kadang-kala saya ni jadi, ialah agak agresif. Saya tengok jemaah gini duduk. Makin lama makin kecu. Kata tuan-tuan minta maaf lah. Sebab Arab ni style dia kasar sikit. Nah. Jadi wallahu alam, alhamdulillah bila umat Islam kita ni ada dah banyak cara dakwah. Seperti tadi Ustaz Abdullah Khairi sebut, mereka buat pertandingan memanah. Dan itu dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tengok dalam hadis baginda, hadis sahih Bukhari, hadis Salamah bin Aqwa' radhiyallahu an, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafar min al-ansar yatanassalun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat satu kumpulan sahabat Ansar duk main memanah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok orang Ansar duk main memanah, lalu baginda alaihi salatu wasallam cakap kat mereka, irmu fa inna irmu ya ma'syar al-ansar, irmu bani aslamah fa inna jaddakum kana ramiya fa inna abakum Ismail kana ramiya. Rasulullah SAW kata kepada Bani Salamah, kabilah Ansar, silalah memanahlah kerana ayah atuk kamu Nabi Ismail kana ramiya. Nabi Ismail AS antara Nabi yang suka memanah. Kemudian Rasulullah SAW bila tengok Al-Ansar duk manah lagi, Rasulullah naik semangat. Rasulullah pergi dia buat dua bahagian, dua kumpulan. Rasulullah SAW kata, aku dengan kumpulan ni, aku nak menyokong kumpulan ni. Tiba-tiba semua Al-Ansar yang duk manah, yang ni duk manah, tapi ni berhenti. Rasulullah SAW tengok yang ni memanah, tapi ni berhenti. Rasulullah kata, kenapa kamu berhenti? Mereka kata, ya Rasulullah, apa lagi kami nak manah, awak dah menyebelahi orang ni, kami kalah. Lalu Rasulullah SAW tengok akhlak Rasulullah, urmu wa ana ma'akum kullukum. Sila memanah, aku akan memanah dengan dua-dua kumpulan. Maksudnya Rasulullah SAW tak boleh nak menyebelahi mana pihak, takut balah pula. Rasulullah memihak kepada semua. Jadi subhanallah, antara aktiviti yang sangat menepati sunnah Rasulullah SAW adalah memanah. Dan juga antara cara dakwah yang subhanallah yang saya nak sebut, iaitu dakwah dengan faham situasi satu tempat. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang kepada baginda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu. Qala ya Rasulullah, inni la ata'akhkharu an salatil ghada li fulan mimma yutilu bina. Dia kata, ya Rasulullah, aku kalau nak mari salat subuh, aku sengaja mari lewat. Maksudnya dia akan tunggu imam ketika itu supaya baca dekat nak rukuk baru sampai. Dia bajet masa. Kita panggil apa sini? Bajet masa. Dia kata, Rasulullah, aku nak mari sembahyang subuh ni, mesti aku mari lewat. Sebab aku tahu imam kita ni panjang, dia baca panjang. Jadi aku tahu sembahyang subuh setengah jam, aku mari tinggal 15 minit mari. Lalu hadis ini riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dikata Rasulullah SAW, aku tak pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah seperti hari itu. Memang marah Rasulullah. Dan baginda naik mimbar. Qala ayuhan nas, inna minkum munaffirin. Wahai orang ramai,
ada di kalangan kamu munaffirin. Apa maksudnya munaffirin? Orang menjadi sebab orang tak nak pergi sembahyang. Panggil munaffir. Dalam bahasa Arab, al-munaffir yakni buat awak tak nak mari masjid ataupun tak nak mari kuliah. Faman shalla bin nasi imaman falyujiz. Barang siapa yang jadi imam di kalangan orang ramai, kena baca singkat, jangan panjang. Kita jadi imam jangan panjang, sungguh. Sebab kalau nak panjang boleh jadi imam kat rumah seorang tahajud, sembahyang seorang boleh panjang sejam tak apa, sepanjang malam beres. Tapi masalahnya, minta maaf, yang berlaku di zaman kita ni, orang boleh jadi imam, memang dia tak akan ingat orang belakang. Saya berlaku di Kuantan, saya dijemput untuk jadi khatib tetamu. Saya bagi khutbah. Kemudian lepas habis khutbah, sebelum khutbah, datang AJK Masjid, kata ustaz, kalau rasa ustaz letih lepas khutbah ni, kami ada seorang untuk imam arak Syria, sama macam ustaz. Bacaan dia sedap. Macam Masya Allah, Ustaz Tirmizi memang bunyi arak teru. Tak rasa, tengok, dengar ni, macam arak Mesir ke arak mana. Ada arak Syria seorang lagi, baru sampai Kuantan. Dia pun bacaan sedap. Jadi pihak AJK Masjid kata, kalau ustaz rasa letih, ustaz cukuplah bagi khutbah, dia boleh jadi imam. Boleh insya-Allah. Saya kata pun, beres, tak apa. Jadi saya habis khutbah, saya turun, saya tolak dia jadi imam. Memang bacaan dia sedap. Dia baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni 2 muka surat setengah. Panjang juga. Dalam ada juga dalam 28 ayat. Panjang surah Al-Hujurat. Maksudnya kalau kita 28 setengah jam juga tu. Jadi dibaca, memang bacaan dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini antara surah yang saya suka. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Memang jemaah suka, senyap belaka, tak ada bunyi. Kalau ada cicak pun, cicak boleh dengar bunyi dia. Bunyi aircon aircon. Orang suka sangat. Bacaan dia masya-Allah memang merdu. Orang Arab dia. Dia masuk ayat pertama, ayat kedua, dia sampai ayat kelima. Wa'lamu anna fikum Rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Memang bacaan sedap. Tapi saya dalam hati, saya belakang dia, saya dalam hati kata, InsyaAllah rasanya nak habis lah tu. Habis lah tu, nak rokok lah tu. Dia nak slow. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Oh, nak rokok tu habis dah. Tiba-tiba dah disambung. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum ayat 7 ayat ni. Saya dalam hati, rasanya 7 ayat kau, lepas tu je rukuk. Rukuk lah tu, kejap lagi rukuk lah tu, confirm. Tak akan panjang sangat. Tapi tuan-tuan, dah masuk ayat ke-8. Bila masuk ayat ke-8, dah mula ada bunyi. Belakang. So pertama tak bunyi, so pertama senyap belakang. So, belakang dah bunyi dah. Macam-macam bunyi batuk. Ada. Ada bunyi batuk, ada bersing, macam-macam bunyi. Saya kata, oh sudah. Walaupun tuan-tuan ada aircon sejuk, tapi orang dah start peluh. Saya paling banyak peluh. Sebab saya yang tolak dia. Saya tolak dia. Saya pula arak Syria, dia arak Syria. Oh, kena dua-dua ni. Allah Rabbi, saya kata, ya Allah, bila dia nak habis ni? Memang saya tak khusyuk dah. Mula-mula sebenarnya khusyuk. Tak khusyuk dah, hilang khusyuk. Tengok sebelah pun kaki dah sakit. Allah. Macam-macam, ada yang dah ada yang garu kepala. Lah, memang tuan-tuan dia habis. Kalau tak silap, satu muka surat setengah ni maksudnya dia dah habis 11 ayat. Tiba-tiba bunyi pintu sliding belakang. Ada orang keluar. Ada orang buka keluar. Bayangkan tuan-tuan, ya Allah. Rakaat kedua.
Saya kata, rekat kedua ni tinggal 1 surat, takkan tak habis. Tapi mujur tu rekat kedua dia baca 3-4 ayat, tak habis juga. Jadi bila habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dengar bunyi orang gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Semua sakit hati. Saya nak bagi, kadang-kadang kita nak bagi nasihat rasa berat tau. Kita tak boleh nak, betul tak tuan? Kadang-kadang kita nak bagi nasihat ni, dia kena tepat. Maksudnya, aku rasa nak pergi cakap dia, Jumaat dia berzikir, Jumaat tak berzikir, sejak belakang. Sebab hari Jumaat kalau Kuantan dia orang tak cuti, dia orang kerja kan. Pahang tak cuti kan. Semua cabut keluar sebab dah 2:30 orang nak pergi kerja. Kesian kat orang, ya Allah. Jadi orang keluar berpusu-pusu, bukan keluar pergi salam, keluar masjid. Dia tinggal saf pertama. Saf pertama pun semua muka bengong belakang. Muka. Ya Allah. Sebab itulah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, qala alaihi wasallam, ayuhan nas inna minkum munaffirin faman shalla bin nas falyujiz fa inna fihim ad-dha'if. Ada di kalangan makmum ada orang lemah. Wa inna fihim ad-dha'if wal kabir. Ada orang tua, dia tak larat, sakit kaki. Wa inna fihim dhul hajah. Ada orang datang nak semayang, dia ada urusan belakang, ada urusan isteri kat kereta. Dia nak semayang, masuk masjid, dia kata kat si, abang nak semayang dulu. Abang cepatlah, lewat ni anak duk kereta, kejap lagi panas ke apa, aircon kereta pun tak, blok kereta orang. Abang jangan lewat, blok kereta orang, satu hal pula. Abang jangan lama. Okey abang, kejap je 5 minit semayang. Masuk pukul 5 minit, sejam hilang. Nak masuk kereta tak berani, tengok muka bini macam harimau. Mana nak masuk kereta dah, tok lelaki terhilang tu, missing. Jadi subhanallah tuan, dakwah ni dia kena ada cara supaya tidak menyebabkan orang tak suka. Tapi insya-Allah kita wallahu alam, saya belajar banyak. Wallahi saya belajar. Ustaz Abdullah Khairi ni, dulu saya buka video dia, Allah, saya suka sangat. Suka ke benci saya? Dah jangan Ustaz. Saya suka sebab saya tengok mengangang mulut. Ya Allah. Sebab tengok orang semua hidup dengan Ustaz Abdullah Khairi. Maksudnya dia dapat menguasai keadaan orang ramai. Kalau katakan saya nak bawa style orang Arab, tidur belakang ni, tak boleh. Dia kena ikut style orang Malaysia. Wallahu alam sebab ada cara yang boleh menyantuni masyarakat. Wallahu alam, itulah sedikit sebanyak. Allah Akbar. Itulah Ustaz Muhib. Dia boleh duduk dalam suasana orang Melayu, boleh menyampaikan dakwah, kahwin dengan orang Melayu. Satu Malaysia dia jelajah. Tuan-tuan, kita bawa datang ke Paksi ni. Tu pun ada orang tak mau main lagi. Tak tahulah tuan-tuan, bawa Ustaz Tirmizi. Paksi ni bukan saja ustaz-ustaz ternama. Habis dah panggil dah. Cuma yang tak panggil lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Habis dah semua dah ustaz-ustaz ni. Habis dah. Sampai tak tahulah nak kata habislah. Kalau artis ni Siti Nurhaliza tak datang ni. Yang lain tu kita panggil lah. Jadi alhamdulillah semua ni ustaz sokongan daripada orang ramai. Derma hampir 4 juta. Saya dah ulang selalulah. Dan kita masih lagi nak bina surau ni tapi tak siap lagi. Jadi saya lancarlah kutipan derma, siapa yang nak bagilah. Adik-adik kita tolong jalan sekejap. Sikit tanda ingat kita untuk bekal. Banyak tanda kita ada duit. Ubahlah tuan-tuan. Dan kita buka untuk orang yang nak derma RM20 sebab saya sponsor untuk pergi umrah percuma. Tapi kutipan kita hanya RM200, RM300 je. Sedangkan umrah tu 7,000 harga dia. Tak berbaloi kita malam ni. Jadi saya akan tangguhkan pada bulan depan ada satu lagi program besar. Program besar lagi. Kita akan buat lagi kutipan untuk derma pembinaan surau itu. Tahun lepas kita buat dah, alhamdulillah ada 3 orang dapat pergi umrah dengan saya. Free. Kita tajar free. Dan ada yang telefon saya, Ustaz, kalau tak mau pergi boleh dah nak ambil duit? Ambil duit tak mau pergi. Saya tak ada macam tu pula. Tapi saya tetap bawa dia, alhamdulillah. Adik yang perempuan ni perempuan. Belah perempuan. Boleh kutip. Sambil dia orang kutip tu kita sambung lagi insya-Allah.
Ustaz Tarmizi, pengalaman. Oh, tuan-tuan, dekat sikit dia, jauh. Pengalaman Ustaz Quran ini. Mungkin Ustaz pernah jadi imam tarawih, masjid macam-macam pergi. Pengalaman Ustaz cerita sikit untuk kita kongsi. Baik. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Abdullah Khairi yang saya muliakan, yang saya kasihi dan saya hormati lagi saya muliakan Fadil Ustaz Muhib, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, asatizah, tuan-tuan guru dan muslimin dan muslimat sekalian. Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Abdullah Khairi tadi, banyaklah ya pengalaman-pengalaman yang saya sebut tadi, sekurangnya masa saya kecil memang saya tak pandai baca Quran. Kalau nak pergi kelas Quran tu Allahu Akbar kan, masa kayu basikal tu okey lagi, seronok lagi, kayu. Bila nampak je surau tu Allahu Akbar, rasa macam nak gugur jantung saya, pasal tu guru mengaji garang kan. Tak tahulah tuan-tuan dekat Paksi macam ni, Allah alam lah. Tapi tengok habis. Memang garang lah Ustaz Allah Khairi. Ustaz Allah Khairi bukan setakat garang dekat anak-anak murid, dekat jemaah khutbah pun garang juga. Subhanallah. Tuan-tuan, kan, bila pergi mengaji tu 2 orang, tahu, pergi mengaji tu jumpa dengan guru 2 orang. Kita pergi dengan kawan kita. Kawan kita baca dulu, kita tunggu turn kat sebelah. Kawan kita baca wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tok guru dengar qala, pam, tok guru piak. Piak panggil rotan tak? Tok guru rotan. Yang kena rotan bukan kawan kita, kita yang kena. Allahu Akbar. Tok guru tutup mata. Kita yang kena. Kawan kita baca salah. Dulu Masya Allah belajar. Kan? Sebelum balik hari ni, sebelum balik kita nak uji, dulu tanya Allahu Akbar. Takut senyap tuan-tuan. Rukun sembahyang, Allahu Akbar. Siapa boleh jawab boleh balik. Berebut nak balik sebab apa? Sebab kat luar surau tu ada jual keropok lekor. Buk lekor, goreng pisang, ABC, aiskrim. Masya Allah. Berebutlah, kata lambat habis. Kan? Rukun sembahyang semua kat tangan. 13 orang boleh jawab. Kita yang ke-14 memang tak boleh rukun sembahyang 13 je. Tak sempat jawab, tak boleh balik lagi. Lain balik tinggal. Tak amai dah. Okey, tak apalah, yang tak balik lagi ni Tok Guru kata, hari ni kita belajar, saya nak dengar, ustaz nak dengar bacaan baris 2. Huruf baris 2. Kan? Sebab saya Terengganu kan, dia bunyi lain sikit slang dia. Okey, ustaz nak hari ni baca biar bergegar surau. 1, 2, 3. Alih 2 di atas, ang alih 2 di bawah, eng alih 2 di depan, ong ang eng ong. La ilaha illallah. Alif tu alif. Kita orang sebut alih. Ba pula ba. Ba 2 di atas, bang ba 2 di bawah, beng ba 2 di depan, bom bam bem bom. La ilaha illallah. Dengan betul. Dengar sayup-sayup seorang kat belakang. Bam bam boom. Tiga-tiga punya cerita. Teruknya bunyi. Itu baru belum kaf lagi, kaf. Cuba kaf. Kah 2 di atas, kang kah 2 di bawah, keng kah 2 di depan, kong. Allahu Akbar. Teruk benar bunyi dia. Kang keng kong. Allahu Akbar. Dulu belajar kan, ingat belajar. Sekarang dah banyak dah Ustaz. Ada teknik macam-macam. Dimasuk pula dengan mungkin ada irama sikit lagu. Alif 2 di atas an. Oh, lidah kat mana? Tuan-tuan, cuba nak dengar sekali. Alif 2 di atas an. Cuba 1, 2. Puasa ke Ustaz? Sekali lagi. Alif 2 di atas an. 1, 2. Lidah tuan-tuan kat mana? Dalam mulut dia kata. Tahulah dalam mulut dekat mana? Langit. Oh, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an in un. Ba pula. Ba 2 di atas ban. Dia tak bunyi bang. Ba 2 di bawah bin, ba 2 di depan bun, bunyinya ban bin bun.
tan tin tun qon qin qun. Kan? Jadi bila baca pun cantik je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kan? Dia bunyi ujung, nun bunyi nun, fa bunyi fa, ha bunyi ha, qaf bunyi qaf. Kan? Kalau orang kampung saya, Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Yasin. Hai. Wal Qur'anil Hakim. Terengganu dan Ji tak boleh dipisahkan. Saya orang KL lah, tak mengaku orang Terengganu. Sebab belajar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan ni bayar sekalian. Antara pengalaman-pengalaman yang saya jumpa bila mengajar ataupun berkongsi tentang Al-Quran, ada setengah-setengah daripada kita Ustaz, dia nak cepat dapat. Nak cepat dapat Ustaz. Dia kata saya tambah-tambah kalau ada yang belajar pasal taranum kan. Ada yang belajar yang boleh taranum, nampak macam muka boleh Korea semua ni, boleh taranum semua ni. Hak laki termenung tuan-tuan. Kan? Ada yang baca lagu Hijaz, ada yang baca Nahwan kan. Dia kata ustaz, sebulan ustaz tak ada ikut ustaz ni susah lah. Tengok baru sebulan. Saya 10 tahun tak pandai-pandai lagi taranum. Kan? Dia kata baru sebulan. Sebab itu Nabi SAW pernah satu ketika Nabi dia nak ikut cepat Jibril alaihissalam baca kan. Nak ikut cepat. Jadi Allah sebut la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu nak cepat-cepat kan. Lidah kamu ni nak ikut cepat jangan kan. Dengan sebab kamu nak cepat hafal, dengan sebab kamu nak cepat faham, jangan. Ikut saja Jibril alaihi salam. Baca Jibril baca, Nabi dengar. Ni kita nak dekat bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bulan Al-Quran. Buatlah preparation daripada sekarang, daripada hari ini. Kenapa? Kerana bulan Ramadan nanti kita nak sungguh-sungguh bergelumang dengan Al-Quran. Nak sungguh-sungguh mengaji Al-Quran, baca tadabbur Al-Quran. Kan? Betul Ustaz, Allah kata Ustaz Muhyiddin tadi panjangnya untuk imam tu baca. Betul Ustaz. Betul. Tambah-tambah kalau tarawih Ustaz. Allah. Tapi memanglah tarawih ni biasanya orang ambil sempena sebulan tu ada setengah-setengah masjid dia buat 30 juzuk. Apalah, buatlah. Ada setengah-setengah masjid dia baca separuh muka surat, terpulang. Kita sebagai makmum, kita sebagai jemaah, kita buat pilihanlah. Saya rasa tahun ni saya nak panjang sikitlah sembahyang nak tahun ni pergi masjid ni. Kan? Saya rasa malam ni saya kurang sihat sikit. Pergi masjid ni. Yang masalahnya kita marah Ustaz. Apa baca ni tak pergi pun. Hak pendek tak pergi. Dia tak pergi juga. Itu masalah kan. Bacalah. Bila kita baca, bila imam baca seronok, baca sedap, kita seronok. Ada seorang kawan saya belajar dekat Mesir. Bila Ramadan cuti Ustaz, musim panas, balik Malaysia. Masa dia balik tu 2 Ramadan macam tu lah. Telinga dia dah selalu dengar Syekh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rakaat pertama sabar. Kan? Masuk rakaat kedua tukar lagu Nahwan pula. Rakaat ketiga solat, masuk rakaat yang keempat lagu lain. Bertukar-tukar ikut cerita. Bila cerita sedih baca ala-ala sedih, bunyi dia sedih. Bila cerita ayat tentang gembira baca ala-ala gembira. Nahwan contohnya. Kan? Masuk rakaat ke-6 lagu lain pula. Berubah-ubah Syekh baca kan, imam baca. Seronok, masya-Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allahu Akbar. Sonok kan. Dia balik Malaysia sampai 2 Ramadan Ustaz. Jadi jadual dia jadi imam tak sempat susun lagi. Jadi makmum. Kebetulan sembahyang dekat masjid tu, imam sepatutnya 20 rakaat, 10 imam A, 10 rakaat yang kedua imam B. Tapi oleh kerana malam tu wallahu alam tu imam B tu makan apa, sakit perut tak boleh mari. Mam bagi tahu kat imam A. Mam malam ni hang proceed. Hang sambung lagi 10, aku tak boleh main, sakit perut. Tu imam hak A tadi habis dah lagu. Tak lalu habis dah. Dah all out dah 10 rakaat ni. Kan kalau kita pergi Mekah kan imam tukar. 10 yang pertama, 10 yang kedua. Allahu Akbar bulan Ramadan. Saya pernah bulan Ramadan ada pengalaman sekali, 10 rakaat yang pertama tu dah plan dah. Malam ni kita sembahyang 10 je. Habis 10 kita keluarlah pergi cari air tebu. Kan? Masa tarawih kat Mekah. Tiba-tiba tengah berjalan tu, nak keluar masjid tu, imam yang kedua masuk. Allahu Akbar. Kejap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Syekh Al-Dusri Ustaz. Allah, tak jadi, sambung balik. Allahu Akbar. Kita minat baca tu. Tambah pula sound system macam ni. Ni yang kedua lepas Mekah ni. Sound system ni yang kedua lepas Mekah ni. Sedap nombor 2 ni. Kena mari pula balik. Tuan-tuan, kawan saya tu hak yang tak sempat tu, dia sembahyang, dia duduk soft yang keempat macam tu. Imam tadi hak habis lagu masuk rakaat yang ke-12. Allahu Akbar. Dia kata lagu apa pula nak baca ni, habis dah lagu. Dia buat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan saya dah giling file lah. Hai, lain macam bunyi ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hai, macam Beijing pun ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak tahu nak ajak ke Maidin ke? Kawan saya dah macam ustaz tadi lah. Tak boleh lah. Nak berhenti ke? Tunggu sikit lagi lah. Tunggu rokok lah. Nak cabut tunggu rokok lah, pakai jumpa kan. Naik syekh. Tu imam naik syekh. Iyyaka na'budu. Panjang pula. Kalau boleh nak tanya, berapa botol nak? Budu tu panjang. Wa iyyaka nasta'in. Naik lagi. Ihdina. Kawan saya kata tunggu. Tunggu. Ihdinas siratal mustaqim. Kawan saya ni ceng. Dia tak tahan tuan-tuan. Dia geram. Dia pun belah. Dia tunggu kat tangga. Nak pakai slipper tu dia tunggu. Nak tengok Tok Imam sambung apa. Tok Imam agaknya terhenti lamunan. Senyap sebentar. Siratal lazi. Habis lagu. Na'am ta'alaihim. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ada setengah-setengah daripada kita, dia silap faham Ustaz. Adakah kita kena baca Quran ni wajib baca dengan taranum? Tak wajib. Tak wajib baca dengan taranum, tapi kena hasinu aswatakum kan. Kita kena perelokkan suara kita. Tak kira lah, mungkin awak baca tu ada ala lagu Sabah, mungkin ada baca ala Hijaz, tapi tak wajib kena baca Hijaz, tak. Kan? Mungkin setengah-setengah daripada kita dia tak faham Ustaz. Saya baca ni mana ada lagu, tak, sama je, biasa je. Bila orang guru Quran dengar,
Akaknya ada baca taranum nahwan ni. Oh ya ke? Saya ingat tak ketahuan. Kita tak belajar kan. Maksudnya dah hasinu aswatakum, Nabi kata zayyinul Quran, kan, perhiasilah bacaan Al-Quran itu dengan suara kita yang elok. Kena perelokkan suara, kena belajar, yang penting, yang paling utama sekali ialah tajwid, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, kan, maknanya kena betul tajwid. Sebab apa Ustaz? Sebab ada setengah-setengah daripada pelajar Ustaz, pengalaman Ustaz, kita kongsilah sikit-sikit lagu macam Tanun Hijaz, Tanun Soban, Tanun Nahwan. Tiba-tiba dia kata, Ustaz balik seminggu, minggu depan ada kelas, Ustaz sebelum mula kelas hari ni saya nak cuba Ustaz. Oh, kita pun excited nak dengar. Ustaz kata kena belajar taranum. Saya cuba Ustaz, saya dah belajar satu taranum Ustaz. Wish, kita teruja nak dengar ni, semangat ni. Saya cuba Ustaz, ya? Ya, silakan. Ustaz, ya, saya try, ya? Ya, sila. Dia takut nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya kata bagus. Bagus, bagus. Baru bismillah Ustaz. Amboi, action pula. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha. Saya ketuk meja. Sabar sekali. Dia kata sedap Ustaz kan? Oi, saya rasa macam pernah dengar lah. Dia kata saya ulang lagi sekali. Hak yang kedua dia memang tak tahan tuan-tuan, sebab dia masuk slang sekali. Wal 'adiyati dhabha fil muriyati qadha fil mughirati subha. Saya tahan dia. Saya kata saya pernah dengar lagu ni. Ustaz. Lagu apa? Cerita apa? Saya ingat Dilwali. Dilwali panjang tajuk. Dilwali, Dulhania. Satu lagi apa? Jadi boleh tak baca Al-Quran dengan lagu Dilwali tu? Tak boleh. Lagu tu tak boleh. Tu kena belajar lagi tu. Kan? Jadi kita jangan ingat kita boleh masuk lagu. Ada yang baca dengan lagu cendai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat tu cerita turun Al-Quran, baca dengan lagu cendai. Tak boleh. Sebab Nabi pernah larang jangan baca dengan lagu ahli-ahli kitab. Saya pernah tertengok Ustaz, ada seremoni wedding king putera Charles. Putera Charles. Masa tu ada kebetulan dalam berita ada litah langsung Agung kita pergi. Tak salah maksud Agung Terengganu. Dapat jemputan kan. Jadi terdengar lagu yang dalam church tu. Lagu dalam church dia Ustaz Muhammad mungkin ada pengalaman, dia banyak jalan kan? Lagu dalam macam tu. Boleh kita baca Quran gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Ini yang dilarang. Ini yang tak boleh ni. Baca Quran itu tak boleh. Lately ada dalam satu YouTube tersebar kan Ustaz. Dia baca Quran dalam gereja tu. Indonesia. Allahu Akbar, tengok. Jadi kalau kita tak jaga kan, tajwid pun kita tak nak belajar, Al-Quran pun kita jauh. Sebab itu walaupun kita tak boleh baca Quran, kita bukan tak boleh, kita belum mahir baca Al-Quran. Jangan kita bimbang, jangan kita risau. Ustaz, bukan saya tak nak join Ustaz tadarus Ustaz. Bukan tak nak join Ustaz, tapi saya merangkak-rangkak Ustaz. Kawan saya ni buka muka surat mana boleh baca Ustaz. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن
innallaha syakirun alim. Muka-muka saya pula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya macam mana Ustaz? Sampai kat turn saya Ustaz. Sayaku. Payah dia kata. Baca daripada awal lah, mudah sikit. Innallazina nakaparu paru. Nasi lemak paru ke apa? Kena marah. Hak kawan ni marah, kawan ni masam muka. Lah tak masuk, tak join. Jangan. Kita masuk kumpulan kita, kumpulan hak yang merangkak-rangkak ni. Baca Zul 30 contohnya. Dan bagi orang yang kita yang masih belum mahir baca Al-Quran, jangan sedih sebab Nabi janji pada kita. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat yang dicintai Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Quran, wa yatata'ta' fihi wa alaihi syaqqun bihi lahu ajran, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan orang yang baca Al-Quran sangkut. Baca Quran tapi sangkut. Boleh pahala ke tak saya Ustaz? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Orang yang baca Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran, satu ganjaran. Satu pahala atas satu kebajikan diganda 10. Nabi kata, aku tak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. 3 huruf ganda 30. Dah saya ni merangkak-rangkak, awak dapat 2 pahala. Satu pahala awak baca Quran, pahala yang kedua yang awak dapat kawan awak tak dapat. Apa dia? Merangkak-rangkak. Allahu Akbar. Sabbihis smara. Kita geram nak tanya, semarak cerita Rasul ke semarak kemerdekaan? Tapi dia dapat 2 pahala. Pahala apa yang kedua? Pahala dia merangkak-rangkak baca Al-Quran, tapi dia tetap bersungguh-sungguh Al-Quran. Guru Al-Quran belum datang, dia dah datang. Guru Al-Quran belum sampai, dia dah sampai. Guru Al-Quran cuti, dia datang. Itu janganlah. Guru Al-Quran cuti jugalah. Tuan-tuan dan puan-puan ibu sekalian, saya ucap tahniah kepada Ustaz Abdullah Khairi. Kenapa? Kerana melahirkan satu pendekatan tempat Al-Quran untuk semua. Biasa orang takut dengan tempat Quran, yang orang takut Allah kena mengaji. Tapi ada pool, ada kuda, ada memanah, ada kafe, ada bersikal lambak dekat luar. Itu mendekatkan Ustaz orang dengan Al-Quran. Mendekatkan orang dengan Al-Quran dengan cara begitu Ustaz. Jadi ini satu usaha yang sangat-sangat murni, yang sangat-sangat mulia, melahirkan satu suasana Al-Quran, environment Al-Quran dengan keadaan sekitar, dengan environment, dengan anak-anak kita, dengan suasana, dengan masyarakat, mendekatkan jiwa. Orang kadang-kadang datang nak main pool je, tapi tempat apa? Tempat Al-Quran. Oh, ada Al-Quran. Subhanallah. Ini kafe ni, ini tempat Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ini apa? Ini boleh sumbang. Oh, Masya Allah. Dia main badminton tempat lain. Dia pakai pendek. So pendek. Tapi main sini kalau banyak. Automatik je. Kita tak bagi tahu pun. Automatically. Tengok, environment membina ataupun merangsang environment Al-Quran itu merangsang. Jadi saya ucap tahniah pada Ustaz dan juga keluarga besar Pak Si. Sebelum tutup. Ya.
Permintaan Ana. Allahu Akbar. Cuba azan Madinah. Azam Madinah. Specialnya. Azam Madinah lah. Ya Allah. Okay. Cuba ni. Kalau 10% tu barangkali saya 1% Ustaz. Cubalah. Okey. Eko. Tak tahu Madinah ke Mekah, wallah alam, tak kira, hantar pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Satu ya. أشهد أن لا إله إلا الله. Sekarang masuklah waktu berbuka puasa bagi kawasan. Lewat asyhadu an la baru. Saya tak sikit Saya ada pengalaman ni daripada Syekh Karim lah ni. Syafaat daripada Syekh Karim. Dah 2 kali saya dapat jumpa dengan Bilal yang azan tadi tu. Syekh Ali Mullah. Pertama kali saya dapat jumpa dalam tempat azan tu. Ghurfatul Muadzinin di Makkah. Saya dapat masuk bilik tempat dia azan tu, dapat solat maghrib dekat situ. Isyak di azan. Pertama. Lepas pada jumpa tu, lepas solat, keluar tu dapat bersama dengan tim engineer yang bawa mic untuk sembahyang isyak tu, terus pergi dekat Kaabah, dapat Hajarul Aswad. Polis bawa. Masuk 5 orang situ. Tapi dapat masuk bilik azan tu 2 orang je, anak dengan ayah. Kawan-kawan tak boleh. Tak bagi masuk. Tapi nampak tengok tempat dia live apa semua tu kan. Yang kali kedua baru ni pergi ziarah dekat rumah dia. Dia tak larat kan. Di azan sekarang pun duduk atas wheelchair kan. Pergi ziarah kat rumah dia. Lepas tu dia sebut, saya ingat Ustaz sebut surah azan Madinah tu, dia terang. Azan Madinah macam ni, azan Mekah macam ni. Beza dia. Subhanallah. Jadi tu Ustaz. Barakat Al-Quran Ustaz. Wallahu a'lam tu bahasanya Ustaz. Hebat orang pengalaman ni tuan. Dengan Al-Quran Allah angkat darjat kita. Kita dengar azan Syria pula. Ada beza tak? Ada beza. Terus. Ada juga. Azan Ibu Maryam. Allah Akbar, Allah Akbar. Main tak main tak apa. Okey, azan Syria. Dia ada satu situasi di Syria dipanggil Jama'at Al-Mu'adzinin. Maksudnya dia ramai dia azan. Ada kepala dia orang vokal, kemudian belakang dia orang ikut dia. Betul. Subhanallah. Tapi yang ni lain bukan. Ni Syria tapi Syria tak kenal. Orang tak kenal. Eko, ribet. Terang. Anda tak dekat. Macam mana dia start? Saya tak ingat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti orang ingat suruh masuk dah. Dalamnya tak tinggal kat luar. Okey Ustaz. Baik. Penutuplah. Ustaz bagi nasihat kepada kami dan alhamdulillah 2 hari lepas anak murid saya telah khatam 30 juzuk Al-Quran. Inilah batch yang pertama daripada pengajian di sini. Kita ada mahat tahfiz sini. Dan kita juga ada mahat tahfiz perempuan, ada lagi. Dewan macam ni juga dekat tepi sana. Ada 2. Sekarang mahat tahfiz lil banin dan lil banat. Ada 2 mahat tahfiz. Sana mahat tahfiz culinary untuk masak-masak.
Jadi student perempuan tu belajar masak lah, buat pizza, buat western, buat kuih, kemudian dia berniaga. Yang ini Mahat Tafiz Sukan. Kita baru ni naib Johan Archery Malaysia. Tahun lepas menjadi Johan bola sepak peringkat daerah utara. Bukan Cak Ayamnya. Jadi Ustaz tolong nasihat sikit pada kita-kita yang hadir pada malam ni. Sila Ustaz. Barakallahu fikum. Antara nasihat saya kalau kita nak hafal Quran, yang pertama, kalau kita dah hafal Quran, jangan sekali-sekala jangan kita lupa apa yang kita hafal. Kerana ada dalam hadis sahih, qala alaihi salatu wassalam, man hafizal Quran thumma nasiyahu laqiya Allah wa huwa ajzam. Orang yang hafal Quran bersungguh-sungguh kemudian ditinggal, dibiarkan, laqiya Allah wa huwa ajzam. Dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ada penyakit kusta, di mana daging tu maksudnya akan jatuh. Sebab itulah ni nasihat yang pertama. Yang kedua, nasihat saya, kalau kita nak hafal Quran, minta maaf, jangan kita hafal Quran supaya orang nak puji. Orang kata, oh ni hafiz, oh ni hafiz, ni ada nama. Tak. Sebenarnya kita hafal Quran ni, dia untuk kelebihan kita sendiri. Khususnya kita nak hafal Quran seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih Muslim an Abi Umam Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kerana hari kiamat dia akan datang membawa syafaat kepada tuan dia. Iqra'u Zahrawain, iqra'u Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyamah ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan tahujjani aw tahajjani an sahibihima yawm al-qiyamah. Bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran kerana datang di hari kiamat seperti dua gumpalan awan, dia akan menaungi orang yang baca dua surah ini di dunia. Itulah kelebihan. Baik, kemudian dalam hadis yang sama, qala alaihi wasallam, iqra'ul Baqarah. Tengok kelebihan surah Al-Baqarah. Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Antara tiga kelebihan surah Al-Baqarah. Yang pertama, fa inna akhdaha barakah. Orang yang baca Al-Baqarah ada banyak keberkatan. Yang kedua, wa tarkuha hasrah, satu kerugian besar kalau kita tinggalkan surah Al-Baqarah. Wala tastati'uha al-batalah. Ahli sihir tidak boleh menebusi ataupun ganggu orang ataupun rumah yang dibaca surah Al-Baqarah selalu. Dan janganlah kita gunakan Al-Quran semata-mata kita nak cari makan. Bukan maksudnya. Ada orang kadang-kala, bukan maksudnya, kita boleh sebenarnya. Ada ulama kata boleh kita ambil upah untuk kita mengajar, tak ada masalah. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri yang gunakan surah Al-Fatihah. Hadis sahih, Rasulullah SAW hantar sahabat, kumpulan sahabat 30 orang. Mereka pergi satu kampung. Qal fadhahabna ila qaryatin faludigha sayyidul hayy. Ketua kampung ini kena patuk ular. Dia kena patuk ular. Tapi sebelum bila sahabat Rasulullah masuk kampung ini, mereka lapar. Qal fa talabna ad-diyafa falam yudhifuna. Kami minta makan, kami lapar. Kami minta dengan orang kampung ni makan. Rupanya penduduk kampung ni orang Kedekut. Si panggil apa? Kedekut, klorek. Kalau Kelantan panggil klorek. Orang Penang panggil apa? Loket. Oh, sedap juga ni, loket. Rupanya penduduk kampung ni orang Kedekut. Sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri minta bagi sikit makan, tak nak. Tiba-tiba ketua kampung kena patuk ular. Tiba-tiba orang kampung ni mari kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kata, hal fikum ahadun yarqi? Ada tak di kalangan kamu orang baca jambi? Tiba-tiba bangun Abu Sa'id Al-Khudri, qal, ana, aku. Sahabat tengok, mana Abu Sa'id? Apa dia pandai? Dia pergi, qal faqara alaihi fashufiya. Abu Sa'id Al-Khudri pergi baca sikit Quran, orang tu sembuh. Ketua kampung sembuh. Balik duduk. Bila duduk, sahabat tanya, sahabat Abu Sa'id kata, awak baca apa? Qal qara'tu alaihi bi ummil kitab. Aku baca surah Al-Fatihah je. Tu je Al-Fatihah. Sembuh dah.
Sahabat, kita jangan, kita kadang-kadang baca takut orang bukan sembuh, mati teguh. Sebab minta maaf, kita lain, bukan macam sahabat. Lain. Ada seorang makcik, tengok arak, masalah kita kampung ni, tengok arak habis. Oh, arak ni mesti hebat. Tak, tuan. Mujur tak pakai seremah besar. Oh, lalu bagi teru. Ada makcik mari. Ustaz, boleh tak baca ni? Baca takut air ni. Saya kata, buat apa makcik? Sakit, tak boleh jalan, dia kata. Jalan molek, cuma dia sakit kaki. Saya kata gini makcik, semalam ada orang makcik batuk. Dia mari bagi saya botol untuk baca untuk dia. Hari ni batuk. Esok saya baca, hari ni saya baca untuk dia. Esok, lepas dia minum air yang saya baca, masuk wad, 2-3 hari, meninggal. Makcik kata, tak apa, tak beres, tak jadi. Tarik balik. Jadi subhanallah, tapi sahabat lain. Kelebihan sahabat ni lain, subhanallah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an baca Al-Fatihah, orang tu sembuh dah. Kemudian tahu tak dia kata, bila mereka kata awak nak apa? Qal an taj'alu lana ju'lan. Aku nak, sebelum Abu Sa'id baca, aku nak upah. Fa'atuhum 30 syah. Orang kampung ini kedekut, yang kedekut bila Abu Sa'id Al-Khudri baca atas ketua mereka bagi 30 ekor kambing. Tapi sahabat tak bahagia lagi. Mereka kata, kita balik tanya Rasulullah SAW dulu. Takut silap. Mereka balik. Bila mereka cerita kepada Rasulullah SAW, qal fatabassama Rasulullah, baginda senyum. Qal man adraka annaha ruqyah. Siapa yang ajarmu bahawasanya inilah ruqyah? Yani Rasulullah ajar dia. Rasulullah. Qal aqsimuhu bainakum wadribu li bisaham. Rasulullah kata, bahagi 30 ekor kambing antara kamu, bagi aku sebahagian. Maksudnya tidak ada masalah untuk kita ambil upah walaupun kita mengajar Quran. Cumanya jangan kita jadikan belajar Al-Quran untuk niat kita, aku nak jadi seorang pergi kat rumah orang baca dan orang tu akan sembuh. Wallahu alam. Itulah sedikit. Belum. Kerajaan sekarang ni kan, Perdana Menteri lah. Menteri apa pun tak ada, minyak turun tu. Ustaz, ulas sikit tu, 5 minit berkenaan dengan kerajaan Malaysia sekarang. Nanti boleh Ustaz hantar balik terus ke Syria. Kita macam mana? Apa pendirian kita? Sebenarnya kerajaan pintu belakang lah, khianat lah. Apa macam Ustaz? Ada tak? Soalan cepu emas ni. 5 minit. Wallahu alam. Wallahu alam saya boleh jawab. Wallahu alam. Dia kalau subhanallah, yani bagi prinsip Ahlus Salafus Salih, kita telah diajar supaya yani seperti mana hadis Ubadah ibn Samit, ahadna Rasulullah atau bay'ana Rasulullah SAW ala as-sam'i wa ta'ah. Antara kelebihan umat Islam ni, kelebihan umat Islam as-sam' wa ta'ah, sami'na wa ta'na, yani tidak menimbulkan isu untuk melawan pemerintah dan sebagainya. Bagi saya, politik kat Malaysia ni, kelebihan Malaysia ni bukan kerajaan, kelebihan Malaysia ni adalah rakyat. Minta maaf. Sebab kita tak akan jumpa satu dunia, tak akan jumpa rakyat seperti rakyat Malaysia. Tak akan buat huru-hara. Betul tak? Anda ada sahabat di Mesir. Dia kata kami kalau tukar pemimpin, mati rakyat. Tapi Malaysia ni, esok sokong dia ni, lusa tak sokong. Rakyat mampu biar. Kan? Relax ya kan? Orang Malaysia relax ya? Relax, tak ada masalah. Itu pandangan saya. Ustaz pun dah jadi macam tu lah. Apa dia? Dia jadi Malaysian. Megah lagi. Tak bagi biru lagi. Tapi alhamdulillah, itulah satu kelebihan di Malaysia ni. Rakyat sangat tenang. Dan kita kena ingat, Malaysia ni walaupun tak ada kerajaan, semua urusan jalan biasa. Sebab ada sistematik. Kita ada undang-undang, ada yayasan, ada prosedur yang berjalan. Jadi saya tengok ada kerajaan ke tak ada. Sukalah duduk di Malaysia ni. Alhamdulillah, suka sangat. Tak nak balik lah Syria, tak nak balik lah. Tak tahu, suatu hari kena balik juga ya. Sebab akhir zaman dia akan jadi bumi yang betul, bumi subhanallah untuk kita. Tapi wallahu alam, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yani letakkan kita kat sini untuk sementara waktu. Allah kita tak tahu. Mungkin saya mati kat sini. Tapi bagi saya, bumi yang bertuah, rakyat dia rakyat yang sangat-sangat pemurah hati. Jangan memang warga negara. Apa dia? Ustaz. Belum lagi IC merah. Oh. Tapi IC merah ni PR, boleh hidup. PR, permanent resident. Boleh lah, boleh makan. Masalah. Okey, satu rekas. Yes. Satu lagu. Satu lagi pula. Oh, Ustaz nak main gendang? Sudah. Dah menutup. Baik. Kena minum air kejap.
Selawat Selawat mana satu Hak mudah. Hak laju. Sallallahu ala, boleh tak? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghari, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak khairan jaza kepada Ustaz Tirmizi, Ahmad Tirmizi, pada Ustaz Muhim, insya-Allah sudi hadir ke Pasi ni. Insya-Allah lain kali kita jumpa lagi. InsyaAllah kita nak panggil dia orang jadi imam tarawih. Boleh? Satu tarawih? InsyaAllah mesti. Satu tarawih boleh? Boleh insyaAllah. Kita akan buat tarawih, sembahyang tarawih di sini. Kita akan ambil 10 Ramadan terakhir. Jadi Ustaz, payment okey punya? No problem. Satu tarawih, kena bagi kat saya untuk 10 malam terakhir. Kita dah book ni. Flight ticket, hotel, payment okey. Boleh saya? Jadi imam tarawih. Dan kita akan jemput lagi ramai lagi ustaz-ustaz yang hebat untuk datang 10 malam terakhir Ramadan di Pak Sini. Okey, setakat itulah saja program kita. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.